أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk kita dapat solat subuh berjemaah. Hari ini 6 Ramadan, hari yang ke-6 kita berpuasa, dan malam ni malam yang ke-7. Jadi setakat ni macam mana tahap puasa kita, ibadah kita, kan? Bacaan Quran kita macam mana? Dah sampai juzuk 6 ke? Kan? Ataupun paling kurang separuh pun tak apa, juzuk 3 ke, ataupun dah mula dah baca juzuk 1. Jangan tak baca langsung, ya. Mungkin dia sambung sebelum ni Rajab, Sya'ban ke, dia dah baca dalam Ramadan, tinggal lagi separuh, boleh khatam. Wallahu alam, terpulang. Yang penting kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam mengerjakan amal salih pada Allah Subhanahu wa taala, kerana di bulan Ramadan ini pahala yang sunat digandakan wajib, pahala yang wajib digandakan sehingga 70 kali ganda. Cuba kalau kita ni gaji kita sebulan ni kali 70, tuan. Agak-agak orang kerja sungguh-sungguh gitu. Ya, sebulan gajinya 70,000. Kalau dia demam sehari tak datang, tolak 5,000 gaji. Demam pun datang juga office. Contoh, kan? Cuma musim Covid ni tak boleh lah, kan? Apatah lagi Allah bagi, bukan kata nikmat dunia ni, lebih lagi dunia akhirat Allah bagi. Bulan Ramadan ni digandakan sehingga 70 kali ganda. Yang sunat digandakan yang wajib. Contoh bulan puasa, bulan buka Ramadan, satu huruf Quran tu kita baca 10 pahala, kan? Mungkin Ramadan ni Allah ganda 30 ke, 50 ke, 100 ke, wallahu a'lam. Kerana orang yang puasa ni, puasa pula, pahala puasa pula lain pula. Kerana orang yang puasa ni diberikan 2 kegembiraan, farhatain. Satu, bila dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kerana pahala puasa ni Allah sebut wa ana ajzi bih, aku sendiri akan balas. Pahala kita semayang, Nabi sebut kan 27 pahala. Pahala baca Quran satu huruf 10 pahala. Pahala apa lagi? Haji umrah sekian-sekian pahala. Pahala sedekah digandakan sehingga 700 kali ganda. Itu bukan Ramadan. Ramadan lebih lagi Allah ganda. Tapi puasa ni tak disebut. Dia special depan Allah ni, Allah bersendiri bagi. Sebab puasa ni kita tak boleh nak tunjuk ke orang. Kita baca Quran, kita boleh sebut saya dah baca 15 juzuk, contohlah. Kadang setengah orang dia suka update, alhamdulillah dah khatam hari ni, alhamdulillah dah update sikit-sikit, tak apalah. Jangan setiap kali baca Quran update, kan? Kan pening mana ikhlasnya. Baru baca kahfi, alhamdulillah baca kahfi. Baru baca al-mu sikit, alhamdulillah baca al-mu. Kalau kita ajak jom kita pakat baca al-mu, tak apa, ni kita sebut amalan yang kita buat tu, takutnya hilang ikhlas, kan?
Ikhlas ni seperti mana surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tak sebut ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tak ada. Jadi orang ikhlas ni dia tak sebut dia ikhlas. Kan? Cuma bila orang bagi sumbangan, dia sebut sumbangan ikhlas. Tu dia sebut sajalah. Kan? Sebab dia tak nampak, dia amalan hati. Sama juga orang riak, takabur, tak nampak. Kan? Cuma dari segi perbuatan tu boleh nampak lah. Kalau dia herdik orang ke, tunjuk orang. Tapi dia amalan hati, tawaduk, orang yang merendah diri, orang yang sabar. Tu tak nampak di depan mata sifat-sifat dalaman. Yang inilah disebut sebagai sifat mahmudah, akhlak mahmudah, akhlak yang dipuji, terpuji. Satu lagi disebut sifat mazmumah, sifat yang tercela, tamak, sombong, bakhil, semualah, dengki, dendam. Kan? Kadang-kadang semayang pun masjid tapi ada sifat dengki. Sebab tu Nabi kata kamu ni ada 5 musuh utama. Pertama yang Nabi sebut, mukmin yang dengki. Mukmin semayang, puasa, baca Quran, tapi ada sifat dengki. Dengki ni Nabi sebut apa? Al-hasad kal ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul khatabah. Dengki ni, hasad dengki ni, dia memakan kebaikan kita, menghilangkan pahala kita seperti mana api yang makan kayu api. Habis hilang macam tu kan. Yang kedua Nabi sebut musuh apa? Munafik yang benci. Yang ketiga, kafir yang memerangi kita. Keempat, nafsu. Kelima, syaitan. Ya. Macam mana kita baik sekalipun, 5 ni mesti ada musuh ni. Jadi sebab tu jangan rasa pelik. Saya buat baik ke orang, saya tak buat jahat orang. Kenapa ada orang duk dengki saya, ada orang buat jahat saya? Sebab Nabi sebut dah, kamu ni tetap ada 5 musuh, walaupun kamu tak cari musuh. Kan? Okay? Jadi pada pagi ini kita lihat beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ilmu dan ulama. Kan? Pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Akhrajahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti, faham tentang hal-hal agama. Siapa yang Allah nak dalam kebaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, Allah bagi kefakihan dalam agama. Kalau kita nak buat benda baik, insya-Allah makin lama kita makin faham agama. Kan? Tapi kalau dia berpura-pura saja, kan? Orang sebut ini apa, penunggang agama, penunggang. Saya buat filem pula, penunggang agama, kan? Yang ni dia berpura-pura, dia tak betul pun praktik Islam. Hanya menggunakan Islam sebagai lapik saja, sebagai alasan saja, sebagai sumber keuntungan saja. Ni bahaya, kan? Sebab apa disebutkan orang yang dalam kebaikan tu diberi kefahaman agama? Kerana orang yang alim dalam ilmu agama ni orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih. Bukan sebarangan orang. Orang yang boleh dalam majlis ilmu, yang selalu dengar tentang ilmu, majlis ilmu, yang suka mengaji kitab, sambung belajar daripada sijil lah, kemudian diploma lah, degree lah, master lah, PhD ke. Apa sijil sekalipun tak kisahlah. Yang penting belajar ilmu. Tak ada sijil pun tak apa. Ada orang dia belajar, contoh dia masuk kelas PJJ apa kan, diploma ke apa. Dia kata saya tak nak konvo ustaz. Saya nak ilmu saja, kan? Sijil-sijil ni tak nak. Bagus. Tapi yuran bayarlah. Jangan nak ilmu tapi yuran tak bayar, ke pening pula, kan? Jadi kadang-kadang ada orang macam tu, dia suka belajar. Bagus. Kan? Kerana orang yang diberikan kefahaman agama ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita yang datang ke masjid ni, Allah pilihlah.
Di Lauh Mahfuz dah tulis lah. Orang ni sekian hadir sembahyang subuh hari ni. Berapa bulan? 18 April. Kan? 6 Ramadan. Sekian. Ada orang tak dipilih Allah datang. Kan? Nak datang lah, tapi on the way sakit perut. Bangun tadi sahur kelang kabut. Sempat masak Maggi je. Kan? Tak sempat sahur. Kan? Nak pergi masjid dah kelang kabut. Jadi kita biar siap awal. Kan? Dari Ramadan ni bangun sahur awal lah, supaya boleh buat qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana Nabi kata, siapa nak duduk dengan aku dalam syurga esok, bikasratis sujud, kamu kena banyak sujud. Banyak sujud tu apa? Banyak solat lah. Solat sunat lepas ni, sembahyang isyraq, sembahyang duha, kan? Qabliyah, ba'diyah, banyakkan solat nawafil, solat sunat, kan? Cuma kena tengoklah, jangan di waktu yang diharamkan Allah tu tak boleh lah. Contoh lepas subuh macam ni tak boleh, sampai waktu syuruk, nanti lepas tu baru boleh, kan? Okey, itu hadis yang pertama. Yang kedua disebutkan An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Wa an Sakhbarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma kana kaffaratan lima madha, akhrajahu Tirmizi. Wa an Ziyad bin Al-Harith As-Sudai marfu'an, man talaba al-ilma takaffala Allahu lahu bi rizqihi, akhrajahu Al-Khatib. Maksudnya apa? Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka ia sebenarnya berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingat jihad ni pergi Palestin saja. Salah. Itu jihad dari segi peperangan. Dia ada jihad ilmu, jihad dengan harta, infak, sedekah, jihad dengan lisan, kita bagi nasihat, ceramah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad dengan tangan, dengan kuasa kita ni, kita haramkan tu semua lesen judi, arak, sebagainya. Ni keluar pula terbaru, iklan judi internet, kan? Cuci barulah beraya. Oh, seronok dia. Maksudnya duit judi tu, waktu puasa ni taubatlah dulu, nanti raya nanti belanjalah. Kan? Dia ingat pahala dosa ni main tolak bahagi campur macam tu, macam matematik. Ada orang fikirnya tu, dia kata rasuah lah, nanti pergi haji, Allah ampunlah dosa semua. Kita sekali buatlah umrah haji semualah, ziarah mana Mesir, Palestin, kan? Sedekah banyak, buat satu masjid, kan? Contoh duit rasuah dia berapa puluh juta, dia buatlah masjid satu dua, habis 2-3 juta, cukup lah kot, banyaklah pahala tu, kan? Dia pergi semayang Masjidil Haram, satu sekali solat tu 100,000 pahala. Itu baru sekali solat, kali pula 27, berapa juta pahala? 2,700,000. Satu hari kita solat Masjidil Haram, subuh, zuhur, maghrib, isyak, tak sama pahalanya sepanjang hidup kita semayang jemaah kat Malaysia. Tak sama. Sebab tu orang yang boleh semayang jemaah sana tu, jangan semayang kat hotel lah. Ni semayang kat hotel lah. Dah sampai Mekah pun semayang hotel. Turun lah, kan? Kan jauh, Allah, jalan kaki lah, penat lah, lenguh lah. Dapat, kalau nak semayang kat hotel, semayang kat Malaysia je, kan? Jalan. Kalau boleh tak payah balik. Zuhur asar tu tunggulah, maghrib isyak tunggulah. Subuh tu nak kena tunggu pagi esok, kan? Ada orang lepas isyak terus duduk situ lah, tikah, baca Quran, minum air zam-zam, apalah, sahur pun semua situ sampai ke subuh. Lepas subuh baru balik. Boleh juga, kan? Tu yang seronok ni. Tapi bukanlah, saya semayang ni banyak juta dah pahala ni, kan? Saya pergi clubbing, buat dosa ni apa semua, minum ke apa, kan? Arak ke apa, tolak-tolak, banyak lagi baki, kan? Dia ingat boleh mudah-mudah macam tu. Taubat kita ni kalau tidak menyesal pada Allah, taubat nasuha, mana nak terima, nak kena menangis, menyesal, kan? Kata Nabi, kata Rasulullah SAW, apa dia?
kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua Bani Adam ni, umat manusia ni ada yang buat salah, buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang buat dosa ni tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak tawwabun, Allah tak terima. Setakat infak sedekah juta pun. Cuba tengok Abu Lahab. Abu Lahab lagi banyak sedekah. Kan? Waktu Nabi lahir tu, dia sambut, dia sembelih unta lah, kambing, lembu berapa puluh ekor. Kan? Kalau nak kira korban yang paling hebat ya, Abu Lahab lah, waktu Nabi lahir. Kan? Kita akikah baru seekor, 2 ekor kambing. Kan? Korban baru berapa ekor lembu, 20 ekor lembu. Kan? Itu pun kongsi ramai-ramai. Ya, dia ni dia seorang saja. Kan? Tapi dia kafir, tak beriman pada Allah. Hanya nak raikan anak saudaranya Nabi Muhammad. Bila Nabi bawa Islam, dia kata celaka Muhammad. Allah turun surah Tabat Yada, celaka engkau Abu Lahab. Kan? Jadi nak katanya, sekadar sebut kata sedekah saja, tidak kerana Allah, tak jadi. Kan? Biar ada niat tu ikhlas pada Allah SWT. Sebenarnya sedekah ni bukan kira banyak sikit, yang ikhlas. Kan? Sebab tu Allah kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang. Banyak juta pun kita sedekah, tapi ungkit-ungkit. Saya sedekah situ, saya sedekah sini. Sebutlah nama saya sedekah kan banyak. Kan? Sebutlah nama saya. Ni trend terbaru, nak suruh sebut-sebut nama. Kalau boleh tayang nama dia dekat surau masjid tu. Siapa yang sedekah paling banyak? Dia jadi satu pasal lah. Nak bubuh signboard nama dia. Tak payah. Bagi saya tak payah. Kita nak rakyat orang boleh. Tapi sekadarnya sudah. Mungkin hari perasmian tu kita boleh tulislah nama-nama sekian. Tapi nak tulis sampai kekal kat situ, jadi pasal pula. Contoh kan, kan hilang pula pahala ikhlasnya. Kan? Saya cari 100,000, saya cari 50,000. Tak kisah berapa ribu ke, berapa juta kita cari pun, janji ikhlas pada Allah SWT. Jangan disebut-sebut, diungkit-ungkit. Buat benda baik ni jangan sebut-sebut. Kalau tak habis, Allah campak balik amalan tu sebab tak ikhlas. Sebab tu Nabi ajar satu doa apa? Ni kena amal selalu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa dia maksudnya? Ya Allah, kami mohon padamu diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebab ada ilmu tak manfaat. Ilmu hitam, ilmu mencuri. Ilmu dapat tender tu berapa bilion tu? 3.8 bilion. Macam mana dia boleh dapat semua tender kerajaan? Kan? Itu satu ilmu juga tu. Tapi ilmu karut lah. Dia seorang je monopoli kan. Ilmu apa lagi? Macam mana ilmu karut tu? Tapi kita nak ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kan? Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, halalan tayyiba. Kan? 100%, 200% halalan tayyiba. Jangan bercampur. Jangan ada syubhah. Jangan yang haram pula. Kan? Ni contoh kadang jadi cashier dekat Speedmart 7-Eleven. Kan? Ni banyak kali saya sebut. Tengok saudara mara tu, adik-beradik ke, anak-beranak ke, sepupu-sepapak ada tak kerja situ. Sebab nanti orang beli arak ke apa, dia tukang kira lah. Dia tukang susun botol arak tu. Walaupun tak minum setitik pun, tapi orang yang tukang bayar ni apa semua ni yang Nabi sebut 10 tu, tukang bawa arak, termasuk orang perah anggur arak, semua dapat dosa sama saham arak tu. Kan? Jadi carilah tempat lain. Ada pula orang kerja apa, contoh macam pramugari ke apa kan. Dia kata saya memang pakai seksi Ustaz, tapi kalau waktu solat saya pakai telekung. Yelah, takkan nak pakai skirt tu semayang. Lepas awak pakai telekung, awak pakai balik baju tu. Tu tak kena. Kan? Walaupun kerja tu memang kena kerja, tapi Allah sebut dalam Quran apa? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ni sangat luas? Tapi alhamdulillah sekarang ni kalau pramugari ke apa tu, bila musim Covid ni dia tak boleh pakai dah singkat-singkat tu, penuh satu badan tu plastik penuh kan, selumbung penuh. Baik pakai jubah terus kan. Alhamdulillah nampak cantik, comel elok kan. Sebab orang pergi haji
Apa umrah dia boleh pakai tudung pula, kan? Waktu lain dia pakai skirt. Ni masalah. Jadi seolah wanita Islam ni boleh pakai apa saja. Macam jadi pelakon lah. Hari ni nak jadi pelakon, jadi ustazah boleh. Esok dia nak berlakon jadi pelacur boleh. Kan? Seolah-olah tidak ada soal halal haram dalam berlakon. Dia kata tak ni berlakon je ustaz, nak buat macam mana? Bukan masalah nak buat macam mana, dia kena fikirlah. Bersentuh tak boleh, haram walaupun dalam berlakon, walaupun dalam filem, drama tak boleh. Kan? Jangan kata saya berlakon je, suami isteri duduk atas katil, depan ni kamera banyak. Bukan, jangan buat pasal. Kan? Kena tahu hukum. Jadi alhamdulillah banyak dah artis-artis hari ni dah hijrah dah. Kan? Dah makin faham agama. Itu tanda nak kebaikan. Tanda disebut kan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa Allah nak dalam kebaikan, Allah bagi dia faham dalam agama. Kemudian Nabi sebut apa lagi? Barang siapa yang mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Cara kita nak taubat pada Allah ni, cari ilmu banyak, amalkan ilmu tu lah. Kan? InsyaAllah segala dosa-dosa lepas tu Allah ampunkan. Mungkin orang kenal kita ni dulu macam-macam. Hari ni tengok kita pergi masjid surau. Kan? Alhamdulillah, kau berubah dah sekarang. Jadi haji lah. Jadi orang masjid lah. Kan? Jadi kita jangan nak cerita pula benda jahiliah tu. Setengah orang dia suka sebut-sebut. Aku dulu macam ni, minum arak tu macam ni, kelabing tu macam ni, perempuan keliling pinggang. Allah dah tutup aib kita, jangan sebut-sebut lah. Jangan nak berbangga pula. Saya dulu macam ni ustaz, macam ni ustaz. Ada orang ni dia kadang tersalah sebut lah. Dia kata ustaz dulu waktu jahiliah, tapi dia nak bagi iktibar je lah. Kan? Saya pernah minum arak, dia kata satu cawan kecil macam air teh Arab kan, cawan kecil. Dia kata RM3,000 Ustaz. Bukan murah. Kita pun terkejut, Allah beli. Air banyak tu seteguk je kencing setan. Kan? RM3,000 tak padan. Kan? Maksudnya nak masuk neraka ni kena modal besar. Kan? Nak masuk syurga, air apa ada? Yang jual kat pasar tu. Kan? Dijual di dalam bazar tu kan. Dia subuh-subuh ni tak boleh minum air lah. Kan? Kalau ada cawan terminum lah ustaz jadi maksudnya air jual banyak, air kasira, air soya, air apa-apa lah, air buah, air tembikai, air tebu. Yang tu yang halal dan tayyib, boleh minum. Dan Nabi sebut apa lagi? Wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima Allah. Jangan buat banyak amal, tak doa, ya Allah terimalah amalku, rugi. Sebab apa? Sebab kita ingat buat amal Allah terima semua. Salah. Kan? Dalam banyak-banyak kita solat, dalam banyak-banyak kita baca Quran, kita sedekah, kita bantu orang, kebajikan sebagainya, kita baca Quran, mana yang Allah terima? Kalau boleh Allah terimalah semua ya Allah. Sebab tu ulama dulu tuan-tuan tengok cara dia nak uji tahap ikhlas dia biar dia terima Allah. Ada ulama ni dia tulis kitab panjang lah. Saya tak ingat nama. Baru ni baca dah. Kitab tu dah tulis siap. Tapi dia pesan pada pembantu dia, waktu aku nak mati esok, kalau tangan aku genggam kau ni kuat sangat, buku-buku kitab aku yang tulis ni jangan terbitkan. Sebab aku mungkin diseksa Allah. Ilmu aku ni tak ikhlas. Tapi kalau waktu aku nak mati esok ni, aku genggam longgar saja. Jadi ambillah kitab-kitab ni semua terbitkan. Jadi kitab dia tulis lama lah. Dia kata tunggu aku mati dulu baru cetak kan. Nak bagi tahap ikhlas. Kan? Ada yang semayang hajat, semayang macam Imam Bukhari. Setiap satu hadis dia ada berapa ribu, 7,746 hadis lebih kurang dalam Sahih Bukhari tu. Setiap satu hadis tu ditulis, dia akan ambil wuduk, wa sallaitu rak'atain, dan dia semayang 2 rakaat. Tuan-tuan cuba bayang berapa ribu rakaat. Kalau 7,000 hadis, dah 14,000 rakaat. Yang ratus-ratus tu tak kira lagi. Setiap satu hadis tulis, kan? Contoh macam hadis tadi lah, kan? Ataupun biasa lah, kan?
Apa-apa hadis kan, an-nazafatu syatrun minal iman, kebersihan tu sebagai beriman. Baru tulis sikit, sebelum tulis dah ambil wuduk dah. Dan dia sembahyang 2 rakaat kemudian tulis hadis, kan? Dah habis tulis hadis, nak tulis hadis lain, wuduk ada lagi. Tapi pergi ambil wuduk balik, sembahyang dulu, baru tulis balik. Leceh ya. Tapi tu cara dia nak bagi sampai tahap ikhlas, biar ilmu ni mengalir sampai ke orang lain. Tengok kitab sampai hari ni orang baca. Kan? Kita kalau suruh buat macam tu, taubat dah, baru tulis 2-3 hadis, tak larat dah aku nak ambil wuduk. Kan? Tak jadi tulis kitab lah. Tutup sajalah. Kan? Jadi susah. Kan? Tapi cara ulama' dulu tu hebat. Kan? Dah hadis yang lain pula Nabi kata, barang siapa yang mencari ilmu maka Allah menjamin untuk mencukupkan rezekinya. Rezeki ni dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi Allah sebut hadis dalam Quran apa kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar ni amal, bukan gantung. Ni gantung kat kedai dia, tudung tak pakai. Macam mana kita tengok gantung? Gantung bukan main. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kau faham tak gantung apa tu? Kan? Dia kira macam tangkal azimat saja. Kalau gantung ni untung banyak sikit, kan? Tu kadang-kadang macam azimat tu bubuh bawah cashier lagi. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau kedai mamak, setiap kali kalau orang bertukar owner tu, mesti dia renovate, dia pecah-pecah mozaik ni. Saya tengok pun pelik. Rupanya sebab apa dia pecah? Banyak sangat tangkal azimat tanam dalam simen tu. Kalau tak cabuk ni nanti datang jin dia lagi. Kan? Tu cara dia nak bagi untung banyak. Bukan kata mamaknya, Melayu pun banyak macam tu. Kan? Dia tanam dekat dalam simen tu, cashier tu. Tu. Ada azimat dia. Kadang-kadang bawah meja kita order tu ada tulisan Jawi. Nak kata Jawi tak, Arab pun tak. Kan? Ada bentuk rimau lah, apalah. Betul tuan-tuan, kalau nak pergi order kedai tu hati-hati. Saya pun dulu Ustaz Syarhan yang masuk TV biasa kan, dia sebut orang buat sihir ni macam-macam. Antaranya bubuh bawah meja cashier tu. Kita bila tahu tu, setiap kali pergi order je kena tengok bawah meja lah, ada benda tak. Tapi tak jadi kerja pula, nak pergi tunduk-tunduk kepala tu tengok kan. Tapi memang ada orang buat macam tu. Betul, kadang kita pergi makan kedai ni, Allah serapulah sedap sangat, teh tarik dia lah apa. Tak boleh macam pergi kita kedai lain. Kalau dia memang sedap tu alhamdulillah lah. Tapi kalau tengok tu pelik semacam, kadang owner ni pun bertatu lah, bertindik lah. Waktu Jumaat tak tutup, waktu Deepavali Taipusam tutup. Tu tanda Hindu lah tu. Apa lagi nak sebut, kan? Jadi hati-hati ya. Okey, tu banyak kelebihan orang cari ilmu. Pertama dia sebut seperti berjuang fi sabilillah. Yang kedua Allah ampunkan dosanya. Yang ketiga dijamin rezekinya, kan? Kemudian hadis yang seterusnya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ta'allamu qabla dhannin, yani qabla alladhi yatakallamuna bizzann. Akhrajahu Bukhari mu'alliqan. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Macam hari ni lah, bila sebut Islam ni, agama ni, hukum macam ni, dia kata inilah penunggang agama, inilah orang sengaja so dialah saja pegang tiket syurga. Jadi tak boleh nak tegur benda salah, amar ma'ruf nahi munkar, kan? Nak kena redha semua benda, kan? Macam artis ni kadang duk pakai seksi lah, apa orang pun tegur lah, pakai elok sikit, cari rezeki tu yang halalan thayyibah. Ada pengikut dia yang fanatik ni marah, biar ke dia lah rezeki dia sekian-sekian ni. Rezeki pun kena tengok, ada rezeki yang halal, ada rezeki haram. Jangan bantai semua rezeki. Rezeki ni bahagi dua, kan? Jadi jangan ambil rezeki haram, hasil titik peluh juga, penat lelah juga, tapi haram, kan? Dia tengok orang ni jadi pondan, kaya raya ustaz, jutawan. Kita tak pondan tak kaya, kena jadi pondan dulu kot, kan? Nak kena tukar jantina ke apa, tak payah. Itu Allah bagi dia lebih tu. Itu antaranya istidraj. Kalau dia tak taubat tu istidraj. Apa itu istidraj?
Istidraj ni makin diberi nikmat, makin diberi segala kemewahan, segala harta apa sebagainya, dia makin kufur pada Allah, makin buat maksiat dosa pada Allah. Sengaja Allah bagi macam tu. Macam Qarun Fir'aun lah. Sekaya-kayanya Qarun Fir'aun tu. Qarun tu kunci peti simpan emas dia, harta dia ni saja. Beratus-ratus unta bawa. Kunci pun pada emas. Kalau kita kunci motor, kunci kereta tu, kunci pun emas. Tapi berapa je kitchen kita tu, tak berat mana. Ni nak bawa kuncinya beratus ekor unta. Unta ni kalau dulu ni ibarat macam lori lah. Macam lori kontena ke apa kan. Dia lah paling hebat bawa bebanan. Jadi kalau kita tengok lori kontena tu, yang tu dalam tu kunci saja, bukan harta lagi. Kunci tu pun pada emas. Tu Qarun. Tapi Allah laknat dia, ditelan bumi. Fir'aun, Allah laknat dia, mati lemas dengan tentera dia. Kan? Jadi bagi iktibar pada kita, segala harta, kemewahan, kedudukan ni biar mendapat keredaan Allah, jangan sampai kufur nikmat. Kan? Gitu juga hari ni cari ilmu elok-elok, biar kita boleh jelas pada orang dengan baik apa itu halal, apa itu haram, apa itu wajib, apa itu sunat, harus, makruh. Kan? Haram biar tahu beza. Ni kadang wajib sunat tak tahu. Sembahyang isyak tak lagi, tapi sembahyang tarawih buat dulu. Kan? Isyak tak sembahyang lagi, sibuk nak tarawih. Sama juga pagi raya. Pagi raya tu sibuk nak sembahyang raya. Subuh tu tak sembahyang lagi. Dia dah pakai songkoknya di hari raya ni, nyanyi lagu kan. Dengan samping-sampingnya apa semua. Subuh dah sembahyang? Tak lagi. Sembahyang raya dulu. Lepas ni nak pergi berayu rumah orang. Mana wajib, mana sunat tak tahu. Kan? Tu kalau dia datang masjid hari rayanya, tu orang panggil Islam kapas Islam. Sebab apa kapas Islam? Ditimbul 2 kali je setahun. Raya puasa, raya haji. Yang lain tak jumpa dah. Tu kapas Islam. Kapas Islam kecil sikit, hari Jumaat dia jumpa. Seminggu tu tak datang masjid, yang datang hari Jumaat je. Tu yang mengamuk. Saya nak datang masjid, nak semayang di rumah Allah. Saya nak sembah Allah, bukan sembah setan. Marah bukan main. Dah awak datang lewat, tak daftar, memang tak boleh masuk lah. Lepas tu tak bawa sejadah pula tu. Kan? Tak bawa face mask. Ready lah bawa. Cuba kalau kita pergi hotel kan, majlis function, pakai selipar Jepun. Agak-agak orang tu bagi masuk. Dia kata minta maaf cik, tak boleh selipar Jepun. Pakai kain pelekat. Macam nak keluar pergi beli barang dapur. Dia pergi ke hotel nak pakai kain pelekat. Orang kena pakai dress code dia lah. Kan? Saya nak masuk hotel. Tak boleh cik. Ni pakai kain pelekat, pakai selipar Jepun tak boleh masuk. Kan? Sama juga nak masuk masjid, kena tahulah SOP apa semua. Masalahnya yang dia marah sangat tu sebab apa? Yang dia nak pergi tu hari Jumaat saja. Hari lain sembahyang fardu macam ni, subuh, zuhur, maghrib, isyak tak datang. Padahal boleh solat lagi. Kan? Ni masalah contoh. Jadi orang macam ni kita kena bagi faham dia. Sebab akhir zaman ni yatakallamuna bizzan, orang banyak mempertikai-tikai pasal agama. Sebab apa wajib tutup aurat? Sebab apa nak kena menghadap kiblat? Ni banyak orang pertikai. Bukan orang biasa ni tuan-tuan, orang mengaji agama, tahfiz, pondok pun ada. Dan ditarik golongan-golongan liberal, golongan LGBT ni ditarik orang macam ni. Antara pengerusi LGBT Malaysia ni, orang yang belajar pondok, tahfiz. Yang jadi juru cakap sistem Islam tu belajar di Mekah, Madinah. Kan? Ijazah ke master. Jadi juru cakap sistem Islam. Sampai dia kata apa? Peha ni tak aurat. Aurat ni depan belakang je. Macam orang duk pakai itulah. Seluar kecil spender tu. Dia kata macam tu je tutup aurat. Jadi betul orang kafir sebelum ni. Kan? Yang kita ni lah salah. Kan? Habis keliru. Macam dululah Astra Jabat tu. Kan? Dia kata pakai tudung tak wajib, malah boleh jadi haram. Tulis dalam majalah. Majalah pula Al-Islam. Karut betul. Kan? Ada ke tidak majalah tu lagi? Rasanya dia tak tulis lah dekat karut tu. Kalau dulu ni mengarut. Kan? Ni belajar dengan orientalis macam-macam. Orientalis ni dia tak Islam, tapi dia kaji Quran, kaji hadis, nak rosakkan Islam. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang nak belajar UK ke belajar mana, tengok universiti dia.
Dia kadang buat kajian apa? Kajian nak dapat master PhD boleh dapat sijil dengan apa? Dengan membuat kajian merosakkan Islam. Apa benda? Contoh poligami ni menghina Islam. Apa lagi? Sistem warisan faraid dalam Islam ni tak adil. Perempuan dapat kurang pada lelaki. Apa lagi? Diskriminasi wanita. Laki lebih mulia daripada perempuan dalam Islam. Seolah mengasingkan gender perempuan. Buat tesis-tesis macam tu, boleh dapat beasiswa percuma, boleh dapat apa nama sijil percuma macam-macam lah. Tapi rosak lah. Ya. Tapi ada setengah orang dia sanggup nak rosak Islam. Dia cari lagi apa lagi? Quran ni tidak asli, perlu dikaji balik. Dia ambil lah ayat Quran ni, ayat Quran dibandingkan. Sebenarnya ayat Quran ni ada yang tak betul, bercampur-campur. Hadis, hadis lagi lah. Dibuat kajian-kajian. Banyak hadis Nabi ni tak betul. Dah kali jadi golongan anti hadis. Ambil Quran saja. Kalau nak ambil Quran saja macam mana? Nak semayang macam mana? Ada Allah sebut semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ada mula dengan takbir, habis bagi salam. Tak ada. Kita pun tak reti. Bayar zakat. Macam mana nak bayar zakat? Tahu kena bayar zakat. Kan? Cara bayar macam mana? Berapa kiraan zakatnya? Berapa haulnya? Berapa nisabnya? Tak tahu. Contoh nak pergi haji. Haji Allah suruh pergi haji. Macam mana cara nak buat haji? Tak ada dalam Quran. Disebut dalam hadis Rasulullah. Jadi Quran hadis ni tak boleh pisah. Kan? Sebab tu kena belajar lebih. Cuma orang tak faham. Dia kata kenapalah ada sahih lah, dhaif lah, apalah maudhu' lah. Kan? Dia sahih dengan dhaif tu hadis lagi. Sahih tu yang sahih lah. Maudhu' tu yang lemah. Dhaif tu yang lemah. Maudhu' ni yang palsu. Yang palsu ni buang. Dhaif boleh guna. Kan? Ni dia kata dhaif ni tak boleh. Hadis ni tak boleh pakai. Dia baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ni banyak hadis dhaif dalam ni. Imam Ghazali tak betul, Imam Syafi'i tak betul. Betul semua tak betul. Siapa yang betul? Dia je betul. Kan? Kita belajar hadis ni biar banyak guru. Hadis dhaif ke, hadis sahih ke, semua hadis. Jangan dibuang hadis tu suku-suku hati. Dan sebab apa hadis tu jadi dhaif? Bukan sebab Rasulullah punya hadis. Sebab riwayat hadis tu sahabat ada yang terlupa, ada yang ingat separuh, ada yang ingat ujung, ada yang ingat awal. Sebab tu status hadis tu jadi dhaif, lemah. Kalau maudhu' ni dicipta hadis. Contoh dia jadi tokai kurma. Dia buat hadis lah. Siapa makan kurma masuk syurga. Lakulah kurma dia. Beli hari-hari. Kan? Macam orang sedekah pisang tu banyak kan. Rupanya saya baru tengok ada orang dia share. Siapa yang sedekah pisang ke 7 masjid dengan berapa kali Jumaat, maka Allah menjamin rezekinya apa. Sebab tu asyik Jumaat je pisang, Jumaat je pisang, kembung perut. Kan? Saya dulu fikir kenapa tak bagi pisang. Mungkin orang yang jual pisang tu buat hadis tu, kan? Biar laku sikit pisang aku ni, habis tiap minggu, kan? Jadi sedekah ni semua benda boleh, kurma boleh, buah durian boleh. Tak ada pula hari Jumaat ada musangking ke, kan? Kan lepas tu berbau pula pening orang masjid, kan? Sebaiknya hari Jumaat ni banyak kali saya sebut mana masjid tu, kita sedekah buah nasi lah, nasi belauk ke nasi bungkus ke, kan? Ada setengah masjid surau yang waktu sebelum ni, sebelum PKP boleh hidang-hidang bagi. Sebab apa? Waktu Jumaat ni orang lapar nasi, tengah hari pula, haus lagi, duit tak ada pula tu. Duit ada RM5 contoh. RM5 ni nak isi minyak motor. Kalau beli makan nasi, motor kering pula, kan balik rumah kena tolak. Kalau dia isi minyak, perut pula lapar. Macam mana nak buat? Jadi bila ada masjid surau kita buat macam kita dalam Ramadan ni lah, iftar apa kan. More lah, sahur lah. Tapi sekarang tak boleh nak jamu lah. Tapi take away tu boleh bagi bungkus kan. Jadi bulan-bulan selain Ramadan pun buat macam tu supaya orang mudah nak makan minum ni. Tak ada orang kebulu. Ni kadang anak beranak kulu kilih naik motor, tak ada nak makan apa tak tahu. Kita pergi ziarah rumah dia tengok buat susu anak bukan pakai susu
susu tepung tu. Susu apa? Susu pekat tu, susu cair tu. Kacau buat anak minum susu. Allah, tak ada. Ada yang susah lagi, saya jumpa dia kata, ustaz, kami sampai tahap susah ni. Tak ada lauk, makan nasi dengan garam. Ambil minyak masak sikit buat kuah. Ada, bukan pedalaman ni, belah-belah bandar ni. Gombak, Sungai Buloh ni, miskin bandar lah panggil. Kan 3,000 ke bawah ni, miskin bandar. Kan? Berapa banyak orang gaji 3,000 ke bawah, majoriti lah. Memang tak cukup, bayar rumah lagi, kereta lagi, motor lagi, apa lagi. Masalahnya orang kita ni berhutang pun kuat. Beli handset pun nak berhutang, beli perabot pun nak berhutang. Kahwin bini berhutang, kan? Sebab apa? Pergi ambil loan dulu, kan? Oh, nak kahwin mega-mega ni 30,000, 50,000, 70,000. Dia punya wali matung urus. Jadi bini dia tu bini hutang, kan? Contoh. Ada orang waktu lepas raya hutang lagi loan. Sebab apa? Nak buat open house. Sate ada, lemang ada, nasi impit ada, nasi apa lagi, nasi ambeng, nasi semua benda. Nak bagi nampak kedai dia macam buffet restoran lah, kan, rumah dia tu. Sampai sangat berhutang. Saya pun terkejut sebelum ni dengar. Saya kenal kawan ni pegawai bank, dia kata, ustaz, lepas raya banyak berhutang ke? Sebab apa? Masing-masing nak tunjuk open house dia hebat daripada orang lain, padahal berhutang. Jadi alhamdulillah bila ada COVID-19 ni, tak adalah nak jamu-jamu open house. Makan sendiri kat rumah tu sudah, kan? Tak payah nak tunjuk orang sana, tunjuk orang sini, kan? Berkemah-kemah lah apa, kan? Jadi sebab tu kita ni banyak yang membazir. Membazir ni Allah sebut apa? Kanu ikhwanasy syayatin, saudara syaitan, kan? Jadi itulah sebanyak kita pagi ni. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik wal hidayah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita istiqamah, boleh buat amal saleh di bulan Ramadan ni sampai akhir Ramadan, berterusan di bulan-bulan lain, Syawal sebagainya. Jangan bulan Ramadan je pulun, kan? Sebab tu Syekh Yusuf Qardawi dia pesan, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Kamu jadi hamba Allah yang rabbani, bukan jadi hamba Ramadan. Maksudnya bukan sembah Ramadan, cuma bulan Ramadan dia pulun. Buat tu, buat ni, sedekah lah, apalah, baca Quran, tapi lepas Ramadan tinggal. Itu salah. Kemudian doa pada Allah SWT, biar kita ni mati-mati yang baik, husnul khatimah, bukan mati yang buruk, su'ul khatimah. Dan amalkan doa selalu, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu dan ketaatan padamu ya Allah. Biar Allah pegang hati kita ni sampai akhir hayat, ala siratil mustaqim, atas jalan yang lurus insya-Allah. Sebagai akhir tu saya letak tabung tu, apa nama kita nak buka tabung infak lah untuk sekolah rendah integrasi teras Islam Seriti Shah Alam. Insya-Allah dengan segala infak ni kita perlukan lagi untuk dewan baru, ada aircon lagi, kena beli apa nama macam-macam lah. Dia punya CCTV lah, meja kursi lah, semua sekali dalam 117,000, kan? Jadi insya-Allah dengan segala infak, derma, wakaf, zakat sebagainya, bulan Ramadan ni cukuplah 117,000 tu, kan? Jadi daripada surau kita diniah ni saja dah boleh 10,000 lah, insya-Allah. Contoh, kan? Tak boleh 10,000, dapat 1,000 tak apa, kan? Contoh. Jadi insya-Allah segala infak, derma, wakaf tadi tu, zakat sebagainya, bantu sekolah anak-anak, adik-adik kita ni, cucu-cucu cucik ni. Semoga dengan infak sedekah tadi Allah murahkan rezeki, panjang umur, dan tolak daripada segala bala dan penyakit insya-Allah. Jadi apa yang baik pada Allah SWT, apa yang kurang daripada saya sendiri, sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.